Selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian yang berada di rumah. Dimanapun kalian berada, kita sungguh mengucap syukur telah sampai di minggu yang ketiga di bulan Februari ini. Tepatnya tanggal 21 Februari, kita mengucap syukur untuk semua pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang tiada habis-habisnya, tiada henti-hentinya dan selalu sempurna dan baik untuk kita. Bapak Ibu, mari kita mau memasuki dalam ibadah kita, biarlah saat ini kita fokus hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa raga kita. Kita boleh mempersiapkan hati kita ingin menyembahnya, memujinya, dan mendengarkan firman-Nya. Kita ambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pimpinan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan gagah kami, bukan hebat kami boleh sampai di minggu yang ketiga ini. Kami tahu semua semata-mata karena adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebagai respon dari kebaikan Tuhan, kami saat ini ingin berbakti kepadamu melalui ibadah kami pada hari ini. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, dan kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat ini ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam keadaan apapun kami saat ini, kami ingin fokus, kami ingin siap, dan kami ingin konsentrasi hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Kita sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah saat ini kita fokus, kita mau memuji Dia. Kita angkat sebuah pujian, glory, glory, haleluya. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Hanya Dialah Tuhan kita dan Allah kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Berdaulat
Dialah yang berkuasa. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya. Haleluya, puji, haleluya. Haleluya, puji. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan hanya bagi namanya. Dalam hidup kita seringkali salah langkah. Seringkali juga kita jatuh. Tapi biarlah melalui lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita mohon dalam setiap langkah kita ke depan, kita mohon Tuhan yang memimpin langkah kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doa. Ajarku Tuhan merendahkan diri. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pimpin. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, permohonan kita kepadanya. Ku tak berani jalan sendiri. Hanya serta-Mu Tuhan. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Sungguh lagu ini, biarlah kita melalui lagu ini kita juga ingat terus. Kita mohon Tuhan memimpin langkah kita. Karena dalam kehidupan ke depan kita tidak tahu apa yang menghadang kita. Ada kesulitan, kesusahan atau apapun yang terjadi. Kita hanya percaya dan kita hanya berani melangkah dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan hambanya yang akan berbicara dengan tema perjalanan iman ketika salah melangkah, yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Randy Acuang. Kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian.
aku mengasihi Engkau Yesus. Biar ini boleh menjadi janji kita, boleh menjadi doa kita, boleh menjadi komitmen kita. Kita terus mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. 各位弟兄姐妹们早安！ Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan boleh menghantar kita untuk boleh beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. 我们感谢主，是我们在家里神还是带领我们能够聚会。 Saya ingin menyampaikan salam dari Sinode GKBJ, demikian juga dari GKBJ Kelapa Gading kepada jemaat yang ada di GKBJ Cengkareng. 所以我代表联会跟这个格拉巴嘎丁向诸位祝贺。 Juga terima kasih kepada sidang hamba Tuhan dan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman 我 Tuhan. 也谢谢支持与同工部人们能够给我机会来这里证道。 Mari kita bersama-sama kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们没有读神的话之前，我们进入祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. 主啊，谢谢你的好， Kami bersyukur Tuhan masih menghantar kami, berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. 你还是能够带领我们在这里聚会。 Tuhan pakai kedua hamba-Mu 我们将两位仆人 untuk 交 boleh 给你， menguraikan firman Tuhan. 能够把你的话讲解出 Kami 来。 mohon Allah Roh Kudus menerjemahkan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap 让 kami. 圣灵能够阐释我们能够明白的话语。 Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们两个在你面前祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah ketika salah melangkah.
所以给我的主题就是当我们踏出脚步的时候。 Kita akan melihat Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 nats yang diberikan kepada saya. 我们来看创世纪第16章从第1到16节。 Tapi karena waktu kita akan memperhatikan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 因为时间的关系，我们从第1到第6节我们来看。 Saya ingin bacakan yang pertama, penerjemah juga dalam bahasa Mandarin, ayat yang pertama demikian sampai dengan ayat yang ke-6. 呀，我们这样一起读。 Ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. 亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女，撒来有一个使女叫夏甲，是埃及人。 Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. 所以撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。 Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. 于是亚伯兰妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了10年。 Abraham menghampirin Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. 亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。 Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, yang memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. 撒来对亚伯兰说：“我因你所去，我将我的使女放在你怀中。他将自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。” Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. 亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒来苦待她，她就从撒来面前逃走了。 Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到这里， Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, 亲爱的弟兄姐妹， barangkali kita pernah mendengar kisah dongeng tentang seorang bicara tentang sang anak rubah yang tidak sabar. 我们曾经听过有一个故事，就这个有关于狐狸的事情。 Saudara, saat anak rubah itu bangun dari tidurnya 当那个蝴蝶的小孩从床上醒来， dan ia tidak menemukan makanan, 他没有遇见食物， ia bertanya kepada ayahnya, 所以他对他的父亲说 Dedi, kenapa tidak ada makanan?：“ 为什么没有吃的呢 Lalu kemudian sang ayahnya berkata,？” 所以他父亲对他说 kita tidak mendapat apa-apa dan kita tidak bisa menangkap ayam di perkampungan penduduk.：“ 因为我们也不能够抓在这个乡村里面抓一些鸡来吃。” Karena orang-orang kampung berapa hari ini aktif ingin berburu rubah. 因为这个村里的人，他们一直想要杀这些狐狸， Sang ayah menawarkan alternatif yang lain. 所以他的父亲就给他一个另外的出路。 Ia berkata kepada anaknya, bagaimana kalau seandainya kita pergi ke sungai menangkap ikan, itu jauh lebih aman. 或者我们到河边去抓鱼，然后会比较安全。 Tetapi mancing itu butuhkan kesabaran. 但是我们知道钓鱼需要耐心， Sang anak rubah itu tidak sabar. 所以这个狐狸孩子他没有耐心， Saudara, diam-diam dia meninggalkan sang ayah yang sedang asik memancing. 所以他看到他父亲正在钓鱼的时候， Lalu kemudian ia pergi menyelinap masuk ke perkampungan penduduk di sana. 所以这个小孩子就进了那个乡村。 Saat ia sampai, dia melihat ada seekor anak ayam. 当他看到一只小鸡， Dia langsung menerkam 所以 ayam itu. 他直接就抓那只小鸡。 Namun sangat disayangkan, dia pun ditangkap karena penduduk sudah menyediakan jala
untuk menjebaknya. 所以很可惜的，他抓那只鸡，自己也已经自投罗网了。 Ayam itu adalah umpan untuk menangkap rubah. 呀，其实那个鸡是来做鹅的。 Saudara, pada saat kita mendengar dongeng ini, 当我们听了这个故事， apa yang ada dalam pikiran kita? 在我们的思维里面是什么 Saudara, 呢？ bukankah ketidaksabaran itu kadang saudara itu bukan saudara efek bagi orang lain, tetapi bagi diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri. 所以一个人如果没有耐心，对他来讲是产生很大的危机。 Saudaraku, Kejadian 16 memberikan sebuah catatan perjalanan iman dari Abraham dan Sarah yang sedang mengalami krisis. 所以我们知道，在这创世纪16章里面，我们看到亚伯兰跟撒来，他的一个信心的那个道路，他碰到危机。 Kisah ini menjadi sebuah pelajaran penting di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. 所以这是非常对我们信心的道路是很重要的。 Saudara, apa yang kita pelajari dari Kejadian pasal 16 ini? 所以我们从第16章我们要学习到什么呢？ Yang pertama, saudara-saudara, kita akan mempelajari berbicara tentang menginginkan versus menggenapi. 所以我们知道，在这个16章是我们要跟我们怎么样去成全。 Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menginginkan, resultnya itu hasil, saudara. 所以我们如果我们要就是我们的欲望。 Saudara, ketika kita bicara menggenapi, itu bicara tentang satu proses. 如果我们要在怎样成全，是需要一个过程。 Sarai dulunya sebelum kemudian namanya berubah menjadi Sarah oleh Tuhan, bukan tidak tahu akan janji Tuhan. 所以他上来不是他不明白神的应许， Ia tahu bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. 因为神已经应许他，也给他的后裔像海边的沙天空的星星。 Namun janji Tuhan itu sudah 10 tahun belum terwujud. 但是这个应许已经10年的还没有实现。 Abraham saat ini sudah berumur 85 tahun dan Sarah berumur 75 tahun. 所以这个亚伯兰已经85，这个撒来已经65。Jujur saudara, kita tidak berani untuk menghakimi mereka. 所以其实我们不敢审判他们， Karena perjalanan 10 tahun menanti itu bukanlah satu waktu yang singkat. 所以我们知道10年在等待不是一个很短的时间。 Jikalau kita di posisi mereka, tentu kita juga akan mengalami kegalauan yang seperti mereka alami. 如果我们跟他在相同的处境，我们会遭遇到这样的事情。 Umur semakin bertambah. 我们知道年龄越来越 Secara 大， perhitungan manusia semakin mustahil. 我们知道对人的打算是不可能的。 Itu sebabnya kenapa tidak memikirkan cara lain. 为什么不想别的方法呢？ Mungkin kita salah menangkap atau memahami maksud Tuhan selama ini. 可能我们对神的应许已经错怪了。 Sudah di mana permasalahan Abraham dan Sarah? 那亚伯兰跟撒来他们的问题在 Yang 哪里 pertama 呢？ sudah saya ingin berkata bahwa ternyata mungkin mereka itu lebih fokus pada keinginan mereka untuk memperoleh atau mendapatkan anak daripada menggenapi kehendak 所以 Tuhan. 他们是比较去集中去要那个孩子，而不是那些存钱的事。 Sudah tidak salah dengan keinginan mereka. 虽然他们的意不是错的， Mereka ingin punya anak. 他们需要孩子， Mereka sudah menanti sekian 他 lama. 们也等了这么长的时间， Dan lalu kemudian mereka belum mendapatkannya. 但是还没有得到。 Dan Allah berjanji kepada mereka. 但是神应许他 Pada 们， waktu mereka belum masuk ke tanah Kanaan. 当他们还没有进入迦 Waktu 南 mereka 地， dipanggil keluar. 所以要把他假 Tuhan 换出 berjanji 来， kepada mereka. 所以要给他们应许， Bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham. 所以要祝福亚伯兰的后 Yang 裔， dikatakan banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. 就好像海边的沙跟天空的星星一样。 Saudara, Tuhan yang berjanji. 我们知道这是神的应许， Mereka tidak meminta. 他们没有得到， Tapi Tuhan memperhatikan mereka. 但是神注意他们的 Tuhan 要求， berjanji.
所以神就 akan 给他们 memberikan 应 mereka 许 anak. 要给他们后 Tentu 裔， ada sebuah pengharapan yang baru. 所以这是有一个很好的希望， Ada semangat saudara. 这是一个很有 Ketika 精 Tuhan 神的， katakan kau akan punya anak, punya keturunan banyak sekali. 你会有后裔非常非常的多。 Sudah, tetapi saat hasrat mereka ingin mendapatkan anak itu lebih dari saudara-saudara menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu masalah. 所以因为他们为了他们的欲望跟神的那个旨意完全有产生的问题。 Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali waktu itu menjadi sebuah indikator yang Tuhan pakai untuk menguji kesetiaan kita. 有时候神就是用这个忍耐来考我们的那个程度。 Waktu ada sebuah indikator 我们知道时间是一个过程， untuk menguji saudara, apakah kita taat Tuhan atau tidak. 能够来考验我们对神是不是忠心。 Saudara, sebulan masih oke, 如果一个月还可以， setahun oke, 如果一年还是可以的。 5 tahun mulai goyah, 所以如果5年的时候，话 apalagi 10 tahun. 何况是10年。 Saudara, seringkali kesempatan itu tidak selalu menunjukkan bahwa itu kehendak Tuhan. 所以我们知道，有时候机会不是等于神的那种 Saudara, 成全。 banyak orang berpikir ini ada kesempatan, ini kehendak Tuhan. 我们认为这是机会，这是神的旨意。 Tetapi belum tentu, saudara. 其实不然， Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. 我们知道大卫有2次可以刺杀扫罗， Namun Daud, saudara, tidak mau memakai kesempatan itu karena ia tidak ingin memperoleh kedudukan sebagai raja sebelum waktunya Tuhan. 所以在神的时间还没有到杀这个大卫，他不要去杀这个扫罗。 Sudah perhatikan, Daud pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. 那个时候，撒母耳已经要高大卫成王， Dia punya kesempatan. 他其实有那个机 Dia 会， bisa berkata, inilah kesempatannya. 他可以说这是我的机 Tapi 会， dia tahu ini bukan waktu Tuhan. 但是他知道这不是神的 Daud 时间。 percaya kalau waktunya tiba, ia pasti mendapatkan kedudukan sebagai raja. 所以大卫他知道，如果神的时间到，他会成为王。 Ada keinginan. 我们知道他有个欲望， Tetapi kemudian dia tahu bahwa menggenapi rencana Tuhan itu jauh lebih penting. 如果要成全上帝的旨意，还是最 Dari 重要的。 sekedar sebuah keinginan hasrat untuk mendapatkan. 我们知道一个欲望，我们想要得到， Saudara, dalam kehidupan kita, 在我们的生活里面， seringkali kita diperhadapkan satu persimpangan 在我们 jalan. 有时候好像在一个十字界口里 Maka 面。 sungguh-sungguh saudaraku, engkau ingin menggenapkan rencana Tuhan, genapi rencana Tuhan dalam hidupmu, atau justru engkau berkata nggak peduli, yang penting gue dapat dulu, gue nikmati dulu, gue senang dulu. Ini hasrat saya. 所以有时候我们自己的欲望跟神的那个旨意完全违背了。 Saudara-saudara, sebagai murid Tuhan, 我们知道成为上 sebagai 帝的， anak Tuhan, 成为上帝的儿子 kita，harus hati-hati akan hal ini. 所以我们对这样的事情要非常的小心。 Saudara, yang kedua, 第二， kita akan belajar saudara-saudara 我们要学习的， antara cara Tuhan dan cara manusia. 我们知道神的方法跟人的方法， Antara versus cara Tuhan dengan cara manusia. 我们知道神的这个方法跟人的方法是不一样的。 Saudara, mungkin dalil ingin membantu Allah menggenapi janjinya, itu menyebabkan kemudian Abraham dan Sarah itu salah melangkah. 有时候我们看到亚伯兰跟撒来，他要成全上帝的旨意，但是他走错了脚步。 Kejadian 16 ayat yang kedua. 所以在第16章第2节， Di situ berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. 所以撒来对亚伯兰说：“耶和华不是我生意，求你和我的使女同房，或者可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。 Sarai berkata kepada Abraham, 我们到撒来跟这个亚伯兰说 dia berkata, engkau tahu
你已经知道， Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. 我们这神没有给我孩子， Karena itu hampirilah hambaku ini, mungkinlah dia, aku akan memperoleh seorang anak. 所以你就可以请他来做妾，可能他会生孩子。 Dan sudah dicatat dan Abram mendengarkan perkataan 我们知 Sarai. 道这个亚伯兰就听从了撒来的话。 Sudah memang ada yang berpandangan bahwa waktu Allah berkata ingin memberkati keturunan Abraham, banyaknya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, itu tidak dikatakan itu anak dari Sarai mungkin. 所以那个神没有应许说是撒来有孩子像海边的沙、天上的星一样。 Karena kalau kita perhatikan saudara di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memang tidak berkata dari keturunan Sarai istrimu. 所以在12章里面没有说这是撒来的后裔。 Tetapi saudara-saudara harus memahami ketika Allah berkata kepada Abraham, jelas Allah juga berkata kepada Sarah. 我们看到当神跟亚伯兰说，也跟撒来说。 Tetapi kemudian kalau sudah perhatikan secara lebih jelas Kejadian pasal 17, Allah secara jelas menunjuk bahwa keturunan yang dimaksudkan itu adalah dari Sarah, bukan Hagar. 所以当神在17章的意思是他的后裔是从撒来，不是从夏甲来的。 Maka kemudian saudaraku Sarai berpikir, 所以我们看到撒来就这样想， mungkin Tuhan ingin kasih anak tetapi tidak secara langsung lewat saya. 可能神给我孩子不是直接给我， Mungkin lewat budakku. 可能接着我的仆人。 Saudara, pada waktu itu adalah hal yang lazim sang tuan itu berhak penuh atas budaknya. 所以那个时候，其实主人对那些仆人是有权利的， Budak itu tidak punya hak sama sekali. 所以那个仆人完全没有这个权利， Budak itu milik sang tuannya. 所以他是属于他的主人的。 Sarah berpikir penting sekali kita punya anak. 所以在撒来心讲着，他很重要有个孩 Tetapi 子 punya anak mungkin tidak melalui aku tapi bisa melalui Hagar. 可能不接着我，是借着夏甲来的。 Yang penting anak Abraham. 最要紧是亚伯兰的后裔。 Sudah perhatikan Sarah mulai berpikir dengan cara manusia. 我们看到撒来，他用他人的思想， Ia mulai berpikir dengan rasionya. 所以他用他自己的逻辑 Ia 来 tidak 想， bertanya kepada Tuhan. 他没有向神祷告。 Dan kemudian saudara-saudara ia mencoba menerjemahkan perkataan Tuhan dengan pola pikirnya. Dan itulah yang menjadi masalah. 所以他用自己的思维来解释神对他的那种旨意。 Sementara saudara-saudara sang pemimpin kepala rumah tangga yang namanya Abram itu. 所以我们看到这个亚伯兰，他是一家之主， Dia tidak mengingatkan bahkan mengajar istrinya untuk tunduk pada perintah Tuhan. 所以他也没有教导他的妻子要顺服神 Bahkan ia menyetujuinya. 他还是赞成。 Sudah perhatikan dan Abram mendengarkan perkataan Sarai di dalam ayat yang kedua. 所以我们看到亚伯兰就听从了撒来的话。 Saudara, padahal sesungguhnya bukankah Abram itu bergaul karib dengan Tuhan? 我们看到，其实亚伯兰他跟神的关系是很好的。 Bukankah ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan ini bicara dulu kepada Abraham. 所以当神要毁灭所多玛、俄摩拉的时候，他先跟亚伯兰说话。 Tetapi kenapa Abraham nggak bicara ini sama Tuhan? 但是为什么亚伯拉没有向上 Abraham 帝说 coba 话？ berpikir dengan cara pikirnya. 所以他用他自己的思维， Abraham menyetujui apa yang dikatakan oleh Sarah. 所以他就很同意撒来 Tidak 的提议。 ikutin cara Tuhan, tapi cara 所 manusia. 以他没有用神的那个方法，是用人的方法来做。 Saudara, seorang yang bernama Bernard dari Clairvaux. 我们看到一个贝纳格林佛的人， Dia berkata ada 4 tingkatan pertumbuhan rohani. 因为在这个灵性有4个阶层。 Yang pertama mengasihi diri sendiri demi diri sendiri. 所以第一是要你爱惜你自己。 Sudah-sudah ini sering kali kita lihat orang mengasihi dirinya demi dirinya sendiri. 所以很多人他爱惜了他自己。 Sudah yang kedua mengasihi Tuhan demi dirinya sendiri. 第二是我们这个爱上帝跟爱自己。
爱上帝为了爱自己。爱上帝是因为自己的缘故。 Jangan mengharapkan apa yang bisa Tuhan lakukan dan Tuhan berikan kepada kita. 所以我们就要知道神为什么在我们身上所做的事情。 Jadi mengasihi Tuhan sebenarnya tujuan untuk mengasihi diri. 所以我们爱上帝，其实我们是爱我们自己， Jadi bukan demi betul-betul mengasihi 不 Tuhan. 是真正的爱。 Nah, yang ketiga Di itu sana. betul-betul mengasihi demi Tuhan itu sendiri 我们真正的为了爱上帝， tanpa mementingkan diri sendiri. 没有为了自己的私意。 Dan yang keempat dikatakan 第四， kita mengasihi diri kita sendiri, 我们爱我们自己， tentu juga orang lain, 也爱别人， tapi demi Tuhan 但是因为了上帝， dalam kesadaran akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. 所以我们知道上帝对我们怎么那么大的恩 Jadi 典。 waktu engkau ingin mengasihi orang lain atau kemudian engkau ingin mengasihi dirimu, 当你要爱别人，是爱你自己 kasihmu itu bukan demi dirimu sendiri tetapi demi Tuhan. 那个爱不是为你自己，那是 Karena 为着 kasih 神， Tuhan yang besar untuk dirimu. 因为那是爱是对你自己。 Saudara, pertanyaannya kita ada di tahap mana? 问题是我们在哪一个阶层？ Jikalau kita mengasihi Tuhan demi diri kita sendiri, 如果我们爱上帝是为着我们自己， sehingga tidak heran saudara-saudara, apapun berani kita lakukan, saudara, kita rela tempuh demi mendapatkan apa yang kita 所以我 inginkan. 们有不择手段的要去得着它。 Kita rela mengorbankan apapun. 我们能够不择手段，要 Kita 怎么样 rela 牺牲 menempuh cara apapun. 用什么样的方法来 Kita 得到， menghalalkan segala cara 把一切都认为是对的， demi untuk mencapai keinginan kita. 就是因为要完成我们自己 Saudara, 的意 Tuhan 愿。 yang mengajarkan kepada kita 我们看到神 bahwa 爱教导我们， iman Kristen bukan seperti itu. 我们知道这个基督徒的信心不像这样。 Saudara, bagi saya kejadian 16 ini sangat menarik. 所以我们知道这实际上对我来是很有趣的。 Pada saat Sarah mengusulkan mengambil Hagar untuk Abraham, 当这个撒来给这个亚伯兰说把夏甲娶过来， dan Abraham setuju, 那这个亚伯兰也同意了。 saudara perhatikan Allah diam. 我们看到这个神是静默的， Allah tidak bertindak dan bersuara sedikit pun. 所以神完全没有发出声音来。 Saudara, malah Allah hadir dalam kehidupan Hagar yang ditindas, yang diusir oleh Sarah. 然后我们看到夏甲被他的撒来苦待的时候， Tuhan menjanjikan pemeliharaan kepada Hagar. 所以神就对夏甲要 Maka 他 di 说 situ 保护他 saudara, perhatikan Hagar itu memberi nama Allah El Roy. 所以这个夏甲就给神的一个名称叫做 Eloi， Allah sedang melihat. 就是神正在看顾他， Allah sedang memperhatikan. 神正在关注 Walaupun 他。 dia ditindas, 虽然他被苦待， tapi Allah melihat. 但是神看 Allah 见， memperhatikan. 神非常 Allah 注意， berbicara. 神在对他说话。 Allah tidak tinggal diam. 所以我们看到神没有静默 Ini，sungguh kontras saudara. 所以这样是非常 Allah seakan-akan saudara diam pada waktu Abraham bergumul dengan Sarah mengenai ingin ambil Hagar jadi istrinya Abraham. 当亚伯兰要起夏甲为妻的时候，好像神完全没有做声， Apakah Allah tidak ada? 是不是神没有呢？ Apakah Allah tidak hadir? 是神没有存在。 Allah ada. 我们看到神有， Allah hadir. 神有存在， Ia sedang melihat. 他正在看， Ia sedang melihat cara kita berespon atas janjinya, saudara. 所以他正在看我们对他的那种回应。 Saudara, mengapa Allah diam dan tidak bertindak waktu Abraham dan Sarah memakai cara yang salah? 为什么我们知道当亚伯兰跟撒来走错了这个路神没有阻止呢？ Karena bagi Tuhan, orang sekelas Abraham dan Sarah tidak semestinya melakukan hal ini. 我们知道神对亚伯兰跟撒来，其实他不应该走这样的路， Harusnya kualitas iman Abraham dan Sarah tidak seperti itu. 应该撒来跟亚伯兰的那个信心不好像这样。 Abraham menjadi bapa orang beriman, bukan? 看到这个亚伯兰是众信之父， Dia akan menjadi bapa orang beriman. 他是成为众信之父。 Saudara, olehnya dikatakan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 我们知道，在这个万民万族都要得到祝福。 Namun di sini sekali lagi kita kembali diajar untuk melihat kesetiaan Allah dan kelemahan 所以 manusia. 从这里我们可以看到神的忠心。
Sehingga saudara-saudara hari ini kita belajar beberapa hal. 所以在今天我们可以学习到几点的事情。 Saudara, hari ini kita belajar antara menginginkan dan menggenapi. 我们知道有我们的欲望跟那些成就。 Hari ini kita belajar tentang cara Allah dan cara manusia. 我们知道神的方法跟神的方法。 Tapi hari ini yang ketiga kita belajar tentang kesetiaan Allah dan kelemahan manusia. 我们这里要谈到是神的忠心跟人的软弱。 Saudara, Allah tidak berkompromi dengan dosa. 我们看到神对罪完全没有妥协。 Saudara, ketidaktaatan ini membawa konsekuensi. 所以这样一个不忠心就产生了一 Saudara, 个。 meskipun Allah mengasihi Abraham, 虽然神给亚伯兰 Allah bergaul karib dengan Abraham, 虽然神跟亚伯兰有 tapi 这个， Allah tidak mengecilkan tindakan Abraham yang tidak setia. 所以神也对亚伯兰对他的不忠心， Abraham tetap bersalah. 我们看到亚伯兰还是错 Dia 的， harus menanggung akibat dari ketidaksetiaan. 所以他对他的不忠心会产生， Ia harus menghadapi berbagai pergumulan dalam keluarganya. 所以他要对他的家庭产生了很多的挣扎。 Keturunan Abraham dari Sarah dan Hagar yang tidak harmonis. 我们看到撒来亚伯兰跟这个夏甲完全没有和 Saudara, 谐， tentu ini saudara ada sebuah penderitaan di dalam hidup dari 所 Abraham. 以在这亚伯兰的生活里面是非常非常痛苦， Saudara, tidak mudah. 非常不容 Tapi 易 ini konsekuensi 非常。 dari langkah yang dia ambil, saudara. 所以从他所这个走出的脚步， Saudara, ada seorang yang berkata kepada saya. 有一个人对我说。 Dia berkata, Musa, kadang Tuhan tuh bawa kita itu nyetir itu nikung kanan, nikung kiri, muter sana, muter sini untuk sampai satu tempat. 我们知道这个我们的驾车神有给我们这弯来弯去，我们到一个地方。 Padahal jarak tempat kita ke sana mungkin kalau kita lurus saja terjun dari atas ke bawah rasanya enggak selama seperti harus muter-muter. 如果我们自切从上面到下面去不是我们用转弯的那个。 Tapi Tuhan bawa kita seakan-akan muter. 那是神要我们弯来弯去的。 Tapi kemudian saya berkata Tuhan itu tahu apa yang terbaik. 所以我们知道神他自己知道什 Kadang 么是 kita 最好的。 berpikir secara berpikir kita ini jalan begini tidak baik. 我们认为我们这样走是不好的 Dan banyak makan waktu. 还花了很多的时 Padahal ini 间。 yang terbaik, saudara. 其实最好 Kita 的， berpikir ini lebih mempersingkat bypass saja. 我们就用捷径捷路这样。 Saudara, kalau sana engkau bawa mobil, 如果你带汽车的话， saudara harus muter. 你必须要 Saudara 转来 berkata 转 ini 去。 ke bawah tinggal saya belok kiri terus turun ke bawah. 如果你只有转弯一直下去 Saya lebih cepat sampai. 其实是很容易 Saya 达 ingin 到。 tanya, betul lebih cepat sampai? 所以我问你，是不是其实是不是这样？ Belum tentu, saudara. 所以不一定， Mungkin bisa. 可能会。 Waktu sampai, 当到的时候， kamu sudah bonyok. 那一天已经Mobilmu sudah tabrak sana sini, kamu sudah bonyok. 可能你的汽车撞来撞去了，也 Kamu 变来变去 butuh，waktu yang panjang untuk memperbaikinya. 所以你需要很长的时间去修 Sebenarnya 理。 bukan lebih singkat, 其实不是更 tapi 快， lebih lama. 其实更久， Engkau lebih rugi, 我更 engkau menderita. 更的受苦。 Kenapa ada jalan yang Tuhan sediakan kita nggak mau jalani? 所以我们知道神为我们预备的路，我们不走。 Sudah Abraham dan Sarah, Tuhan sudah kasih jalan. 所以亚伯兰跟撒来，神已经给他 Mereka 道 ingin 路 bypass, 他们要做捷 mereka 径， ingin lebih cepat, 他要做这更快的路， tapi mereka mengalami penderitaan. 所以他们就受到很多的 Ketika 苦。 salah melangkah, 当他们错了他 mereka 们的脚步， mengalami penderitaan dan kerugian. 所以我们知道他会产生了很多的损失和痛苦。 Namun Allah tidak meninggalkan Abraham. 但是我们看到神没有离开亚伯兰 Allah mengasihi Abraham, 神爱亚伯兰， Ia mengulang kembali janjinya kepada mereka. 所以他就给他重新应许， Bahkan Ia memperjelas kembali 所以他要给他更明确 bahwa 的。 keturunan yang Ia janjikan bagi Abraham adalah dari Sarah, bukan dari Hagar. 所以你要有获益是要从上来，不从下来的。 Kenapa Allah harus mengulang? 为什么Kenapa Allah harus mempertegas? 为什么神要跟他很强调？ Allah ingin mengatakan bahwa Ia setia pada janjinya. 所以神说我
神对他的应许是非常 Allah 忠心 tidak 的， membuang mereka. 所以神没有离开， Allah tidak pernah lupakan janjinya. 所以神也不曾忘记他 Allah 的应 tidak 许， pernah lalai menepati janjinya. 他也不曾成就他的应许。 Sudah dalam masa pandemi, 我们看到就疫情的发展， banyak orang mempertanyakan kesetiaan Tuhan. 有的人问这个神的忠心， Orang bertanya, di mana Tuhan? 他们讲神在哪 Di 里呢？ mana janji penyertaan-Mu? 你的同在在 Di 哪里 mana 呢？ janji pertolongan-Mu? 你的帮助在哪里呢？ Kenapa aku dibiarkan seperti 为 ini? 什么我会这样被抛弃？ Tuhan, apakah Engkau setia? 你不是很忠心 Engkau 吗？ masih ingat janji-Mu? 你还是很忠 Ingin 啊 menyertai kami. 你要与我们同在。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， justru di atas mimbar ini secara jujur saya ingin berkata kepada saudara, 在这个讲台上，我诚实的跟你们说， dalam masa pandemik ini, 我们在这个疫情里面， dalam masa di mana kita melihat kesetiaan Allah semakin nyata, 我们看到神的忠心就越来越明显。 kita melihat bagaimana Ia memelihara dan menolong kita 他怎么样来帮助我们，来保守我们？ lewat pergumulan hari demi hari 我们知道，从一天跟一天的 yang 增 tidak 长， mudah, 虽然不容 tapi 易， Tuhan menolong kita, 但是神帮助我 Tuhan 们， menyertai kita, 神与我们同 Tuhan 在， menguatkan kita. 神坚固我们。 Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. 所以，我们今天就好像我们已经好好的在 Dan 这里， ingatlah Allah setia. 我们要知道神是 Dan 忠 betapa 心的， lemah dan rapuhnya 所 kita. 以我们的非常的脆弱 Kita 的， butuh pertolongan 我们 Tuhan. 非常需要神的帮助， Kiranya Tuhan menolong kita. 所以愿神帮助我们。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们进入祷告， Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，我们感谢你赐给我们的话， Masa manusia berhenti. 我们知道神的话，人的话语， Tapi kami percaya Roh Allah terus berbicara kepada 但是 kami. 你的话一直在对我们 Tuhan 说， melalui kebenaran firman-Mu. 你要对我们说你的道， Hari ini sekali lagi Tuhan teguhkan iman kami. 主啊，你要再坚固我们的信 Agar 心， kami taat Tuhan. 好像我们能够顺服 Kami 在你 lebih 面前。 mengejar menggenapi dari sekedar memenuhi hasrat 我 kami. 们不是为了自己的欲望而来是要你的旨意成全。 Bantu kami Tuhan melakukan semuanya dengan cara Tuhan. 所以给我们凡事做的是为 Dan 主 hari ini 而做 kami boleh melihat kesetiaan Tuhan dan kerapuhan 所以 kami. 我们看到今天对我们的忠诚，也对我们的看顾。 Berkati jemaat-Mu. 主啊，你祝福你的会友， Tuhan sertai. 主啊，你同在， Dengar doa kami. 你听我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 奉 mengucap 耶 syukur. 稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama umat percaya di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. So sekalian mari kita berdoa untuk beberapa hal. Pertama kita berdoa. Banyak kalangan yang mengharapkan Presiden Jokowi mencabut SKB 2 Menteri sesuai dengan janji kampanye beliau. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden agar bisa merevisi atau mencabut SKB 2 Menteri sehingga setiap umat beragama boleh dengan bebas membangun rumah ibadat mereka dan menjalankan ibadah dengan bebas. Kita berdoa supaya ada toleransi beragama yang baik di negara kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa ya Tuhan. Khususnya untuk presiden kami supaya boleh memerintahkan pembantu-pembantunya para menteri untuk mencabut SKB 2 Menteri yang saat ini seringkali digunakan oleh kaum mayoritas untuk menghalangi kaum minoritas untuk menjalankan ibadah. Karena itu kami berdoa ya Tuhan. Kiranya presiden dengan
para pembantunya boleh dengan sehati memikirkan bagaimana toleransi di negara kami ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga ya Tuhan, ada hal-hal yang menghalangi orang menjalankan ibadah, menjalankan kebebasannya untuk beribadah kepadamu. Kiranya penghalang-penghalang itu boleh dicabut ya Tuhan. Boleh dikikis di negara Indonesia ini. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, supaya dengan ini kami rindu ada hal-hal yang lebih baik lagi di negara kami, khususnya menyangkut toleransi beragama. Supaya satu pihak dengan pihak lain saling boleh memiliki toleransi yang tinggi. Sehingga negara kami ini ya Tuhan, setiap agama boleh menjalankan ibadahnya dengan bebas. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, saudara sekalian, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kesadaran untuk mengkaitkan pandemi COVID-19 ini dengan perjalanan iman kita. Apakah selama pandemi ini kita semakin bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan kepada kita sehingga iman kita dikuatkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, di tengah pandemi seperti ini, kiranya Engkau boleh menolong kami untuk melihat kebaikan-Mu, melihat anugerah-Mu, melihat pimpinan-Mu terhadap zaman ini. Sehingga yang keluar dari mulut kami bukan keluh kesah, tetapi kami boleh senantiasa mengucap syukur. Karena di tengah pandemi yang Engkau izinkan, pasti Tuhan memiliki sesuatu dalam kehidupan perjalanan iman kami. Supaya kami mungkin selama ini jauh dari Tuhan, hidup dengan bersandar kekuatan diri kami sendiri ataupun dengan kekuasaan dan kekayaan kami sendiri. Kiranya melalui pandemi ini kami boleh belajar ya Tuhan. Begitu rapuhnya kehidupan manusia. Sehingga kami harus senantiasa bersandar, berseru dan memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya di masa pandemi ini iman kami boleh semakin hari semakin mengalami pertumbuhan iman. Dengar seru doa kami Bapa, yang kami panjatkan semuanya di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus, terus menyertai imanmu semakin hari semakin disempurnakan, sehingga hidupmu senantiasa percaya dengan teguh akan janji-janji Tuhan kepada engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. Sekalian, kita akan mendengarkan beberapa warta gereja untuk Selasa ini tanggal 23 Februari jam 5 sore. Ada persekutuan usia indah dengan tema Abraham dipanggil untuk berdoa yang akan disampaikan oleh guru Injil Advent. Kiranya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas boleh mengikuti persekutuan usia indah
melalui Zoom yang nanti akan linknya di-sharekan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, untuk kelas pembinaan menuju serupa Kristus, kelas Zoom kelas bertumbuh minggu ini tanggal 21 Februari jam 10 pagi akan dimulai sesi yang ketiga dengan menemukan pelayanan keterbabanan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Dan kelas Zoom, kelas berakar, ini kelas yang diwajibkan bagi mereka yang akan dibaptis dan atestasi. Akan dimulai lagi sesi yang keempat tanggal 27 jam 7 malam hari Sabtu dengan tema Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, yang akan disampaikan juga oleh Guru Injil Stefanus Christian. Dan saudara sekalian, bagi saudara sekalian yang sudah mendaftarkan peneguhan nikah, yang sebelumnya saudara sekalian menikah dengan cara pernikahan secara adat dan belum diteguhkan secara pernikahan Kristiani, maka akan diadakan peneguhan nikah pada tanggal 27 Februari hari Sabtu jam 10 pagi dilaksanakan di tempat ini. Ada 3 pasangan yang sudah mendaftar, Bapak Eko Hartono dan Ibu Lili Mei, Jemaat Cengkareng, Bapak Sugianto dan Ibu Suwanti, Jemaat Pos Tanjung Kait, dan Bapak Chandra Suseno dan Ibu Laicen Wulandari, Jemaat Pos Tanjung Kait. Kita berdoa saudara sekalian supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan melalui peneguhan nikah ini pernikahan mereka boleh semakin merasakan keindahan di dalam Tuhan. Terus juga saudara sekalian mengundang seluruh pasangan suami istri jemaat GKBC Cengkareng dan Pos untuk nonton bareng dengan tema Like Arrow. Pada hari Rabu jam 7 malam, film ini akan disaringkan setelahnya bersama Pendeta Stephen Paul, ya. Jadi mengundang pasangan suami istri untuk boleh ikut nonton bareng, dan nanti ada sharing yang kita boleh tarik maknanya dari nonton film yang kita saksikan bersama-sama nanti. Dan juga saudara, saya mengingatkan kembali pembacaan firman Tuhan kitab Kejadian. Kiranya kita boleh setia membacanya sehingga kita boleh semakin memahami kitab Kejadian, dan juga tema-tema khotbah yang disampaikan dari kitab Kejadian ini menolong kita juga untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.